Rasuah menjatuhkan integriti. Kami, pelajar tahun 1 Kejuruteraan Puan 5 akan membentangkan kajian kes kami yang bertajuk Rasuah dalam kalangan PDRM. Ini adalah senarai ahli kumpulan kami beserta Novometri. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Rashid Nakiuddin, Muhammad Daniel Haikal, Arvin anak lelaki Subramanian, Muhammad Alif Najmi, Elia Farhara, Siti Aisyah Safrina Natasha dan Muhammad Aizrul Naim. Salam sejahtera, nama saya Arvin Subramanian dari kursus Kejuruteraan Puan 5. Baik, hari ini saya ingin membentangkan tentang rasuah dalam bidang keselamatan. Rasuah dalam keselamatan ialah memberi atau menerima suapan untuk mempengaruhi tindakan berkaitan dengan keselamatan. Ini melibatkan bidang seperti undang-undang, tentera, kecemasan dan lain-lain. Rasuah merujuk kepada penyalahgunaan kuasa atau pemusatan kepentingan peribadi dalam urusan keselamatan masyarakat. Contohnya adalah menerima suapan untuk membolehkan penyeludupan barang haram, mengelakkan penguasaan undang-undang terhadap jenayah, ataupun mendapat kelebihan dalam tender pembelian peralatan keselamatan. Rasuah mengancam keselamatan masyarakat, merosakkan integriti institusi keselamatan dan boleh mengganggu kestabilan negara. Mari kita lihat latar belakang kes ini. Pada 19 Mac 2019, seorang ketua balai dan 2 orang anggota polis telah ditahan oleh SPRM kerana disyaki menerima wang sogokan untuk melindungi premis urut. Jumlah suspek yang ditahan adalah sebanyak 16 orang dan terdapat seorang ketua balai di antaranya. Duit sogokan yang diberikan kepada mereka adalah daripada pemilik premis urut itu sendiri. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata bahawa arahan telah dikeluarkan kepada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS dan SPRM akan menjalankan siasatan ke atas 3 orang anggota polis itu. Selain itu, Ketua Polis Negara juga telah memberikan peringatan keras kepada anggota polis yang lain dengan memberikan arahan khusus kepada mereka dalam usaha untuk memerangi gejala judi dan maksiat di Malaysia. Baik, meneliti kepada berita ini di mana 3 polis ditahan SPRM di IPS Jalan Siasatan Dalaman. Kes ini telah berlaku pada Mac 19, 2019. Media melaporkan seseorang ketua balai polis antara 16 individu ditahan SPRM kerana disyaki menerima wang sogokan untuk melindungi premis urut di sekitar ibu kota mereka. Sumber SPRM juga berkata semua suspek dipercayai menerima sogokan itu daripada pemilik premis urut dan ditahan di 16 lokasi sekitar Lembap. Kesan rasuah terhadap individu. Polis Diraja Malaysia (PDRM) sebagai pihak yang bertanggungjawab meluluskan sesuatu perkara bagi sesebuah negara dan mempunyai kuasa dalam pentadbiran keselamatan negara. Pihak PDRM juga mudah terdedah dengan aktiviti rasuah. Pelibatan seorang pegawai polis dengan gejala rasuah secara tidak langsung telah merosakkan kepercayaan, amanah dan tanggungjawab yang diberi demi kepentingan diri sendiri. Ini seterusnya akan mengurangkan kepercayaan orang sekeliling terhadap individu yang melakukan jenayah rasuah berikut. Selain itu, ianya juga boleh menyebabkan stres pada individu tersebut dan menjejaskan mental serta fizikal mereka kerana pandangan orang awam yang semestinya tidak ada rasa hormat dan penuh dengan cemoohan. Tambahan pula di zaman sosial media ini. Gejala ini sekiranya tidak dibendung akan mewujudkan penindasan terhadap premis urut lain yang telah mendaftar secara sah kerana menafikan golongan yang sepatutnya dibekal atau ditahan oleh pihak berkuasa kerana tidak menepati undang-undang negara dan seharusnya dihentikan premis mereka. Justru adalah menjadi kewajipan dan jihad sosial kepada setiap individu untuk membuka segala unsur-unsur yang melibatkan rasuah seperti penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Kesan-kesan rasuah terhadap organisasi. Perkhidmatan sesebuah organisasi menjadi tidak cekap kerana rasuah memerlukan penggunaan sumber-sumber yang tidak sesuai yang dapat menjejaskan kecekapan organisasi.
Sumber-sumber yang sepatutnya digunakan dalam melaksanakan operasi yang penting hanya digunakan dalam fungsi yang tidak berkaitan atau tidak produktif. Yang kedua, boleh mengakibatkan pelantikan kontraktor yang tidak kompeten yang akan mempengaruhi kualiti hasil tender atau kontrak yang diberikan dan akan menyebabkan kerugian. Bukan sahaja pada organisasi, malahan pada masyarakat yang berkaitan. Ketidakcekapan ini juga boleh menyebabkan kaki tangan organisasi mengalami demoralisasi. Selain itu, penipuan dalam proses pengambilan boleh menyebabkan pengambilan pekerja yang tidak kompeten dan produktif dalam sesebuah organisasi. Yang ketiga, rasuah menyebabkan sistem, peraturan dan prosedur menjadi tidak berkesan apabila pegawai atau kaki tangan yang diberi kuasa atau tanggungjawab tertentu secara sengaja memintas atau melanggar peraturan dan prosedur yang ditetapkan kerana rasuah. Sekian, terima kasih. Pesan rasuah terhadap masyarakat. Yang pertama, kehilangan keyakinan masyarakat terhadap polis dapat menyebabkan penurunan kemauan untuk bekerjasama dalam masalah keamanan. Ketidakpercayaan ini bisa timbul dari persepsi tentang penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan atau ketidaktransparan dalam tindakan polis. Masyarakat yang tidak yakin bahawa polis bertindak secara adil dan profesional mungkin berasa bahawa memberikan kerjasama mereka tidak akan menghasilkan hasil yang positif. Poin kedua, kerjasama dari masyarakat adalah pilar utama dalam upaya penegakan hukum untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan jenayah. Masyarakat sebagai mata dan telinga tambahan dapat memberikan pandangan dan wawasan yang mungkin tidak dapat diakses oleh polis sendiri. Informasi ini mencangkup kesaksian langsung, petunjuk kritis atau pemahaman tentang dinamika lokal yang dapat membantu polis menyelesaikan kasus dengan lebih efektif. Poin yang ketiga, tanpa dukungan dan kerjasama aktif dari masyarakat, penegakan hukum menghadapi keterbatasan serius. Masyarakat yang tidak bersedia berpartisipasi dapat menyebabkan kegagalan dalam mengungkap kejahatan dan pelaku dapat merasa terlindungi oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh komuniti. Ini tidak hanya merugikan proses penyelidikan tapi juga mengancam keamanan dan kesejahteraan komuniti secara keseluruhan. Pengajaran pertama, hukuman tegas tanpa pilih kasih, ubat atasi rasuah pejabat awam. Meletakkan pegawai SPRM di setiap agensi kritikal sama ada secara nyata atau undercover pasti membawa kesan besar. Dengan ini, kita berjaya menutup semua ruang dan peluang melakukan rasuah. Kajian SPRM menunjukkan punca utama dipercayai menyebabkan gejala rasuah dalam kalangan pejabat awam kerana kecenderungan mereka untuk mempunyai gaya hidup di luar kemampuan sepatutnya. Sikap tamak, wujud ruang dan peluang melakukan rasuah dan tahap integriti yang rendah. Penguatkuasaan undang-undang sedia ada atau hukuman dikenakan ke atas pelaku rasuah mestilah tiada kompromi. Undang-undang sedia ada di Malaysia sudah cukup baik, namun ia dikuatkuasakan dengan ketat serta cepat. Kerajaan wajar mewujudkan satu undang-undang berkaitan salah laku pegawai awam. Jika undang-undang ini dikuatkuasakan, maka sebarang kecuaian yang menyebabkan kerugian kepada kerajaan akan jatuh dalam kategori jenayah, sekaligus membawa hukuman lebih berat. Peraturan ketika ini mensabitkan kesalahan sebagai sekadar masalah tata tertib sahaja. Hukuman tata tertib paling tinggi sekadar dibuang kerja daripada jawatan pejabat awam. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Dina Haikal. Jadi saya akan menyambung perbincangan mengenai rasuah dalam kalangan PDRM. Jadi pengajaran kedua yang dapat diambil ialah merupakan pendidikan anti rasuah. Jadi pendidikan anti rasuah ini adalah bertujuan untuk menyampaikan maklumat anti rasuah kepada setiap lapisan masyarakat agar meningkatkan kesedaran dan dapat mencegah daripada berlakunya rasuah di Malaysia. Program pendidikan anti rasuah ini khusus kepada golongan pelajar sama ada sekolah rendah ataupun menengah ataupun pelajar APT. Pendidikan anti rasuah ini penting sebab dia dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan anti rasuah. Contoh yang boleh kita katakan adalah mengenai program bersemuka seperti sekolah boleh mengadakan taklimat ataupun ceramah ataupun boleh melakukan bengkel, seminar
Dan seterusnya menambahkan subjek baru dalam sistem pendidikan iaitu integriti dan anti rasuah. Bila golongan muda ni tahu ilmu mengenai pendidikan anti rasuah, benda ni secara tak langsung dapat membanteras rasuah melalui ilmu yang mereka boleh perolehi, iaitu diorang tahu macam mana cara-cara nak menghubungi pihak SPRM. Jadi tahu lah. Contoh lain iaitu melalui media sosial. Kita sekarang ni dalam generasi yang agak berteknologi tinggi, jadi penggunaan smartphone, jadi benda tu harian kita, jadi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan Twitter. Jadi sekian itu saja, saya akan pass kepada Arvin. Secara keseluruhannya, rasuah dalam bidang keselamatan ini merupakan ancaman serius yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan pada tingkat individu, masyarakat dan negara secara keseluruhan. Keselamatan merupakan aspek kritis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya praktik rasuah dapat menyebabkan kerugian besar pada sistem keamanan. Oleh itu, setiap anggota bertanggungjawab dalam menghapuskan rasuah dalam bidang keselamatan bagi menjamin dalamnya negara. Akhir bicara, jangan hulur, jangan kau tim dan jangan settle. Sekian, terima kasih.